Jadi kita buat ibadat. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. Astagfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita sentiasa dalam kasih sayang Allah, rahmat Allah, redha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat setiap hari, kita carilah redha Allah Subhanahu wa taala. Carilah kasih sayang Allah. Kerana dengan redha Allah, maka kita termasuk dalam golongan Allah yang radhiyallahu anhum wa radu an. Ataupun dalam ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya yang berjiwa tenang akan disebut sebagai irji'i ila rabbiki radiyah. Allah redha. Yang ni kita nak. Kita nak supaya Allah redha dengan kita. Cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Carilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kasih, apabila dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengasihi Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lihat dengan pandangan Allah, apa yang kita dengar dengan pendengaran Allah, apa yang kita rasa dengan rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tersasar daripada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita melangkah ke tahun baru Hijrah. Hari ni 4 hari bulan dah. 4 hari bulan. Maka yang berpuasa sunat mulai 1 hingga 10, tahniah dan syabas mabruk. Kepada yang tak ada ataupun yang tak berapa rajin, bahasa lembutnya, bahasa kasar malah, ambillah puasa pada 9 hari bulan. 9 hari bulan dan hari ke-10, Tasu'a wa Ashura. Sejarah Ashura bukan yang makan bubur Ashura, tapi puasa pada hari 10 bulan Muharram. Cuma kebetulannya mendaratnya kapan Nabi Allah Nuh AS itu pada bulan Muharram. Jadi ketika itu yang ada makanan pakat bawa makanan.
Itu yang bawa beras, yang bawa kacang, bawa jagung, bawa apa campur-campur, digaul-gaulkan. Jadilah dia makanan, dia panggil bubur Asyura. Cuma kita yang moden ni, bubur Asyura telah dimodernkan. Ada yang Asyura daging, ada yang Asyura ayam, ada Asyura kacang saja. Kaedah sebenarnya ialah orang yang ada atas kapal, Nabi Nuh pakat bawa sisa-sisa yang ada. Yang ada beras, bawa beras. Yang ada jagung, bawa jagung. Gitu. Macam kita kampung dulu lah. Macam kita di kampung dulu, masing-masing pakat bawa pergi ke surau, madrasah untuk buat bubur Asyura. Cumanya yang jadi satu, bukan salah, tak berapa tepatnya, kita buat bubur Asyura pukul 10 pagi. Pukul 8, pukul 10, pukul 12 makan. Itu dulu. Sebab saya ingat hari dulunya, bila hari Asyura ni, tak ramai yang puasa. Tak ramai. Mungkin tu imam 3 orang aku. Tak masyhur dengan puasa hari Asyura. Walahal dia sunnah yang sangat-sangat dituntut, sunat muakkad untuk kita puasa pada hari Asyura. Maka lalu Nabi SAW pun mula berpuasa pada hari Asyura. Sahabat kata, ya Rasulullah, haza Yahud, ini ialah Yahudi punya. Maka Rasulullah kata, kalau aku hidup fi amul qadim, kalau aku masih hidup pada tahun harapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari Tasu'a, hari ke-9 daripada bulan Muharram. Jadi sunat kita berpuasa pada bulan Muharram ini 1 hingga 10, ataupun tak mampu ambil 9 dan juga 10. Jatuhnya pada hari Ahad dan hari Isnin. Hari Ahad dan juga hari Isnin. Jadi hari Isnin itu hari Asyura, maka dapat double lah pahala. Pahala Isnin lagi dapat, pahala Asyura lagi dapat. Kita pakat buat. Itu di antara amal yang sayugia ataupun yang dituntut untuk kita buat pada bulan Muharram, selain daripada membantu orang-orang susah, orang miskin, sapu kepala anak-anak miskin. Kemudian diperbanyakkan kalimah hasbunallah hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula, nak tambah la haula pun boleh. Perbanyakkan, setengah riwayat kata lebih pada 70 kali sehari pun tak apa, banyak pun lagi tak apa. Hasbuna, hasbi. Mula dengan hasbi tu, la haula tu nak tambah boleh, tak nak tambah pun boleh. Amalan dia di bulan Muharram. Perbanyak dan perhebatkan. Majlis ilmu pun sama jugalah macam biasa. Kerana setiap kali majlis ilmu dia akan melipat kali gandakan amal-amal kita. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi'ulumihi fid dharain thumma amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, muka surat ni tak? Dalam bab allazi yatahharu minan najasa salasatun. Baca dah tu, tak kira. Untuk menghilangkan najis. Ya tu ya? Tu. Bulan 7 sebelah tu. Yalah bulan 7. Yang suci daripada segala najis itu ada 3. Yang suci daripada segala najis itu ada 3. Faham baik. Al-khamratu iza takhallalat binafsiha wa jildul maitati iza dubigha wa ma sara hayawanan. Ada 3 benda yang suci daripada segala najis. Asal dia najis tapi dia jadi suci. Itu maksud dia. Asal dia ialah najis tapi berapa keadaan dia menjadi suci. Apa dia? Yang pertama ialah al-khamratu idza takhallalat bi nafsiha.
iaitu arak apabila sudah jadi cuka dengan sendirinya. Mana arak? Air tuak. Air tuak tu bila disimpan lebih pada 40 hari, dia menjadi cuka dengan sendirinya. Asal dia arak. Asal perahan. Kemudian disimpan lebih pada 40 hari, dia akan menjadi cuka. Maka ketika itu sucilah dia daripada najis. Dia tak jadi najis lah, walaupun asal dia tuak, kerana dia telah menjadi cuka dengan proses sendirinya, penapaian sendiri. Dia jadi dengan sendiri. Air tuak ni air nira. Air nira kelapa tu kalau kita simpan, ataupun nira nipah, kalau kita simpan 3-4 hari dia akan mabuk, pening, jadi arak. Najis, haram. Tapi dia akan najis itu bertukar menjadi harus, menjadi mutlak, bersih apabila dia melalui proses penapaian tersendiri. Maka dia telah menjadi cuka lebih pada 40 hari, maka ketika itu dia telah jadi bersih. Maknanya kalau kena di pakaian, tak payah kena basuh 3 kali lah. Kalau jadi najis, kena basuh 3 kali dengan siram dan sebagainya. Yang kedua, wajildul maitati idza dubira, kulit bangkai apabila disamuk. Kulit bangkai apabila disamuk. Kulit binatang apabila kita telah samuk dia, asal dia ialah bangkai tapi disamuk, dari segi samuk dia, bukan dari segi makan. Kalau bangkai tak boleh makan juga. Ni segi kulit nak guna. Macam kulit yang kambing nak buat hiasan letak di rumah, itu pun kena samuk, kena dibersihkan, dibuang lendir dia. Samuk tu bukan pahaman kita samuk 7 kali dengan air tanah, satu air tanah ni air biasa, bukan yang tu. Samuk ini iza dubir, bila dia di panggil apa dia? Dia guna, kadang-kadang guna pasir, guna kertas pasir, kadang-kadang guna tahi merpati untuk hilang lendir pada binatang tadi. Tapi lepas tu dia kena siram balik lah, sebab tahi merpati walaupun dia menghakis, menghilangkan busuk pada kulit tadi, tapi apabila telah terlekat pada kulit berkenaan, kita wajib siram semula dia dengan air bersih supaya jadi mutlak balik. Kalau tidak, dia jadi najis. Tu kulit. Yang ketiganya, wa ma sara hayawanan, apa yang terjadi binatang seperti ulat yang terjadi daripada cuka atau najis yang lain. Ulat yang terjadi daripada cuka. Maknanya apabila yang terjadi itu binatang, asalnya najis. Okey. Najis itu duduk ala ulat. Ulat duduk ala najis. Lepas tu ulat tu lama-lama dia besar jadi binatang. Dia pun terbang. Maka binatang tu tak kira najis. Kumbang duduk ala najis. Contoh lama-kelamaan dia pun besar, dia jadi kumbang terbang. Maka dia tak najis. Kumbang tu, badan kumbang tu tak najis, kecuali ada nampak najis lah di tubuh dia, walaupun asalnya duduk dalam kumbang tahi. Contohnya gitu. Jadi 3 benda ni bersih daripada najis. Tak kira najis lah. Walau kita tengok dia tu kumbang ni kumbang tahi macam ni, kumbang tahi tak apa. Kalau macam tu kutu babi najis tak? Kutu babi. Saya ingat Mersing dulu, saya pergi buat teka-teki sama-sama macam teka-teki pada orang geng hospital Mersing. Apakah najis berat? Anjing, babi dan keturunan daripada keduanya. Jawapan dia ada sebut tu, kutu babi. Kutu babi ada jawapan dia. Bersebut je babi, habis. Babi laut, boleh sentuh tak babi laut? Anjing laut boleh sentuh. Babi laut, ada ke babi laut? Kalau dah takdir babi laut ni boleh, ada lah kata ada, boleh. Sebab hak laut tak sama hak darat. Tapi tak ada babi laut. Anjing laut ada, badak air, badak sumbu, badak ada, tapi tak jumpa babi laut. Apa tak ada? Fasal ke-17 an-najasa salasah. Fasal yang ke-17 membicarakan mengenai najis itu 3. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun.
mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Berat, ringan, pertengahan. Apa itu mughallazah? Berat, seperti anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya. Yang kedua mukhaffafah, ringan. Contohnya ringan, dibuat dalam tu. Soalan ni soalan kita duk tanya budak-budak masa perkahwin nak tahu. Ni jawapan dia ni menggelakkan juga ni. Kita kata najis ringan, mukhaffafah pun tak ringan. Okey. Dia buat tu di situ. Kekabu yang terkena najis. Kapas tu bukan najis ringan. Najis itu kan sebut najis mutawassithah. Najis ringan ni najis kanak-kanak lelaki usia 2 tahun ke bawah yang hanya meminum susu ibunya sahaja. Kenapa? Sebab dia akan berbeza dengan air kecil orang tua. Ataupun terkeluar daripada itu air kencing kanak-kanak 2 tahun tapi minum selain daripada susu ibu. Lahir bagi susu ibu. Umur berapa hari? 7 hari. Najis dia tetap mutawassithah. Tetap mutawassithah sebab dia telah makan makanan lain. Yang hanya dikira mukhaffafah apabila dia kencing umur 2 tahun ke bawah, dia anak lelaki. Syarat dia barulah boleh basuh kencing itu dengan renjis sahaja. Dia nak membezakan nanti ialah pada segi renjis. Najis mutawassithah tak boleh renjis. Renjis tak cukup pada 3 kali tak bersih semua kali, dikira tidak bersih. Tapi najis mukhaffafah, najis anak laki-laki ni kita renjis je. Renjis, lepas tu lak habis. Sebab dia tidak bau busuk sangat berbanding dengan air kecing kanak-kanak perempuan yang berusia 2 tahun ke bawah. Sebab tu tak masuk alam ni anak perempuan, anak lelaki saja. Lelaki ni kecil senang, dia tak tersimpan dia punya kencing. Orang perempuan dia akan tersimpan air kencing dia. Tu sebab tu walaupun dia kecil tetap juga bau dia semerbak. Oleh kerana itu tak memadai dengan merenjis, perlu membasuh. Sebab sebenarnya renjis itu dah cukup untuk menghilangkan bau, warna dan rasa, maka renjis itu memadai. Tu. Wa far'in ahadihima wal mukhaffafah. Dia mughallazah. Najis tu najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Apa yang dikatakan mughallazah? Kata dia najasatul kalb wal khinzir wa far'in ahadihima. Mughallazah itu najis anjing dan juga babi dan juga keturunan daripada kedua-duanya. Najis mughallazah itu najis anjing dan babi dan anak-anak salah satu daripada keduanya. Keturunan dia lah. Kita ada kambing, kita ada anjing. Bukan anjing kita, anjing luar duk lara. Tiba-tiba anjing itu pergi perkosa kambing. Dia pergi perkosa. Kalau rogo kasar, perkosa lembu dengan tipu daya, akhir sekali berjaya kat dia. Dan termengandung kambing tu. Maka tu keturunan dia. Keturunan anjing. Yang tu juga dikira najis mughallazah. Antara anjing dengan babi, babi lagi teruk. Tak ada guna langsung babi ni. Tapi Allah jadikan pada diri babi itu semua kegunaan. Ada manfaat. Bulu buat pure Bristol. Masa kita kecil dulu color air. Pure Bristol. Asli betul-betul bulu. Itu bulu babi. Sebab tu warna merah, hitam, kuning. Kita ada cok sirih halal jakim. Patutnya ada halal jakim. Mana-mana bahan kulit ataupun bulu yang melibatkan najis, maka hendaklah ada sijil halal ataupun sijil pengesahan daripada jakim. Sebab takut salah guna nanti kepada orang yang non nak cari keuntungan. Sebab tu kita tengok, kita kena terkeliru. Dia takkan buat atas nama Ahmad, Ali dan sebagainya. Dia akan tahu nama umum. Warung ngopi contoh. Dia tak buat pak kasing ke pak uda dah. Warung ngopi. So kalau dia bubuh benda-benda yang tidak halal pun tak masalah sebab tajuk dia warung ngopi. Ngopi ni orang Muslim, non Muslim sama minum je. Kalau bubuh nama
buat arun, buat main atas nama orang, maka dia kena pergi pengesahan sebab tu muslim. Dia gitu. Takut nanti yang kita makan itu daripada yang tidak muslim. Maka anjing dengan babi ni, anjing ada guna, ada faedah. Jaga kebun, jaga rumah, jaga peribadi. Anjing diharuskan dalam mazhab kita Syafi'i pun diharuskan untuk mengajar anjing berkenaan. Tapi dengan syarat anjing itu namanya anjing mukallaf, anjing yang terasuh atau anjing yang terlatih. Apa maksud terasuh terlatih? Iaitu anjing yang telah diajar oleh ahli dia. Dia baling pun, baling botol, dia baling handphone. Kita kata, ambil handphone. Dia tak ambil. Dia ambil air. Tak boleh hajat, tak boleh. Anjing tu tak boleh kira anjing mukallaf. Itu anjing yang anjing gila memang. Atau boleh tembak. Kita lempar tulang dengan handphone. Kita kata ambil handphone, cepat ambil handphone. Dia lari-lari tu, dia ambil tulang. Tak boleh ajar. Anjing tu tak boleh guna. Sebab dia tak ikut perintah. Anjing mukallaf itu anjing yang ikut perintah kita. Kita letak tulang, telefon, kayu. Kita kata, air ambil kayu. Dia kukuk, siapa ambil kayu buat kat kita? Itu mana mukallaf. Walaupun dia terjelek-jelek lidah kerana nak makan tulang, tapi oleh kerana perintah Tuhan dia suruh dia ambil kayu, dia ambil kayu. Itu namanya anjing mukallaf. Mukallaf. Mukallaf anjing yang terlatih. Muqallib Allah yang membolak-balik hati. Bila kita berdoa, bacalah ya muqallibal qulub. Jangan baca ya mukallibal qulub. Kalau sebut ya mukallib, kaka, huruf kaf, maka wahai anjing yang terlatih, itu maksudnya. Tak sedar-sedar kita minta tolong dengan anjing. Walah dia ya muqallqah, huruf qaf, aqa. Ya muqallibal qulub. Duhai yang membolak-balikkan hati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bahasa Arab ni kita kena sebut betul-betul. Bahasa Arab jangan kita sebut makhrajnya tak betul, sifat dia tak betul, nanti maknanya agak berbeza. Begitu juga dengan baris. Kalau baris salah, maka kebanyakannya akan jadi maknanya lari. Birrun, barrun, burrun. Barun daratan, birrun kebajikan, burung gandum. Beza tu. Tapi kita sebut barun, aku rasa nuak barun lah sehari dua ni, bab bulan Muharram. Bukan barun tu birrun, kebajikan. Kalau nuak barun, nuak tanuh. Aku nuak tanuh bulan Muharram ni, tak ada kena mana. Bukan barun tapi birrun. Ataupun aku nuak burung, bukan burung tu. Tu burung, ni burun. Burun maksudnya ialah gandum. Kalau kita kata aku nak buat gandum, buat dia gandum. Nak masak gandum. Tu maksud dia. Bahasa Arab ni kena jaga betul-betul. Jadi mukallaf ni anjing yang terlatih yang boleh dia ajar. Kalau kita kata okey bismillahirrahmanirrahim, jom ni pergi tangkap. Dia lari lekat, dia tangkap lembu, tarik dekat kita. Ataupun tarik kancing ke kijang ke, tarik datang kat kita, dah mati dah. Maka binatang itu boleh dimakan, tak perlu disembelih sebab dia dah mati. Tetapi Imam Syafi'i sahaja membenarkan untuk sembelih sekali lagi walaupun dah mati sebagai ihtiyat. Takut-takut dia ada hayatan mustaqirrah. Takut binatang yang digigit oleh anjing berkenaan ada lagi hidup yang mustaqir sikit lagi, lepas sembelih keluar darah baru mati. Itu namanya hayatan mustaqirratan, yang masih hidup mustaqir berterusan. Dia boleh hidup lagi lah, survive lagi walaupun dia dah sakit dan sebagainya. Maka dia kena gigit sakit. Tapi yang mari datang-datang dah mati, maka tak perlu sembelih kecuali untuk ihtiyat, untuk ambil hati sahaja, kata Imam Syafi'i. Itu anjing. Tapi babi, baik mana, comel mana babi pun walaupun dia pakai celak. Comel babi kan mata sepek, buah celak luar sikit tak? Contohnya begitulah. Dia tak ada guna langsung, sesing pun tak guna. Maksudnya dari segi syariat dia tak ada manfaat. Tapi Allah datang ke dengan penuh dengan manfaat ada pada diri dia sebagai ujian kepada manusia. Bulu dia, kulit dia boleh buat kasut, daging dia orang makan tulang, dia boleh buat serbuk perasa dan sebagainya. Pada seekor babi.
Manfaat dia besar. Allah sengaja buat. Allah tak tahu ke? Allah tahu, Allah buat dia. Cikgu tahu 2 campur 2 4. Tapi dalam jawapan tu 1 jawapan betul. 2 campur 2, A 4, B 6, C 8, D 10. Ada yang jawab 10. Ada yang jawab 8, ada yang jawab 6. Yang 6 betul lah. Yang 6 salah, A betul. 4. 2 campur 2 4. Jadi B, C, D 6, 8, 10 salah belaka. Kenapa salah? Sebab ujian. Cikgu tahu dah jawapan betul. Iaitu 4. 2 campur 2 sama dengan 4. Tapi kenapa cikgu tulis 6, 8, 10? Itu sebagai ujian. Nak tengok mu ni ingat molek ke tak mau ingat. Macam tu juga Allah SWT. Dia jadikan kepada babi yang khizir, yang tak ada manfaat langsung berkenaan, ada hikmat dia. Di sebalik pengharaman tu nak uji adakah manusia dengar ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Dia ada manfaat, tapi Allah kata haram, tak boleh sentuh dia, tak boleh makan dia. Maka pun tak boleh sentuh dia, tak boleh makan dia. Sebab itu arahan Allah. Walaupun nafsu kita nak melonjak-lonjak nak, tapi kita kena tahan ataupun kena tahan sekat nafsu kita. Sebab tu dalam doa awal tahun tuan-tuan baca 2-3 hari lepas, kalau bacalah, baca. Surah ni baca doa. Ada. Doa akhir dengan awal tahun. Tu email lah, tu email yang bertugas kau siapa ni. Sebelum daripada azan doa akhir tahun, lepas daripada azan doa awal tahun hijrah. Rugi tak buat tau. Rugi tak baca. Sebab tahun akhir kita baca nak conclusion setahun tu, ya Allah, penutup bagi tahun ni, ya Allah, aku dah taubat, aku dah pun mungkin ada yang dosa yang terselit, terlipat celah mana-mana. Maksudnya aku tak istighfar dosa ni. Maka di ujung tahun ni, ya Allah, aku minta semua dosa-dosa aku sengaja ataupun tidak, zahir ke batin ke besar ke ataupun kecil, mengampun semua, ya Allah. Tu kaedah. Tu doa akhir. Doa awal tahun pula, ya Allah, al-abadiyul qalimul muawwal, mu kekal abadi, kekal selama-lamanya, mu tiada permulaan, mu tiada terakhir, ya Allah. Ni'amun jadidun qal akbal, ini tahun baru telah mari kepada kami, ya Allah, awal Muharram. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, 2 perkara. Pertama, ismah, protection, perlindungan daripada syaitan wa awliyaihi wa junudihi. Perlindungan syaitan daripada syaitan, ya, daripada tentera-tenteranya dan juga menteri-menteri dia. Awliya tu saya terjemah menteri. Orang sekeliling dia yang mengiyakan apa yang bos dia kata walaupun salah. Tu Gigi Haman dia kata. Gigi Haman yang mengiyakan, yang membenarkan Fir'aun kata apa, dia benarkan. Fir'aun kata ni bolehnya, betul tuanku, memang boleh tuanku. Tuanku kata zaman itulah penguasa. Kita benarkan untuk menjana ekonomi, kita buat macam Saudi dia buat, orang baru buat, dia riak apa, yang tempat karaoke, pusat kasino dan sebagainya. Sebab apa? Untuk memajukan negara dia, maka dia pun buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu berlaku. Hakikatnya berlaku lah. Macam itulah hakikatnya. Sepatutnya kita menghadapi apa yang Allah uji kita dengan benda yang kita kata, oh najis macam ni. Ujian. Kenapa Allah buat nak uji kita? Kalau semua smooth je, tak ada ujian, tak seronok. Macam kita jalan highway, oh ngantuk jalan highway. Cuba kita jalan kampung sikit, celuk, ada sikit, lega. Ujian. Jadi Allah jadikan yang haram ni sebagai ujian kepada kita. Apa pula mukhaffafah? Iaitu baulul sabai alladhi lam yut'am ghaira al-laban wa lam yabghul haulain. Iaitu mana-mana kencing kanak-kanak yang tidak minum selain pada susu ibunya dan umurnya 2 tahun. Ya belum haulain, iaitu 2 tahun. Apa itu di sini? Mukhaffafah itu kencing bagi yang tidak diberi makan selain daripada susu ibu dan umurnya belum cukup 2 tahun. Itu. Tadilah mukhaffafah. Ingat. Kemudian mutawassitah kata dia sairul najasat, iaitu mutawassitah itu ialah keseluruhan najis
selain daripada anjing dan babi, dan juga anak lelaki berusia 2 tahun ke bawah, dan hanya minum susu ibu sahaja. Itu keluar. Jadi selain daripada yang dua tu, maka dia mutawassitah, darahnya, nanahnya, bangkainya, semua tu ialah mutawassit, wajib dibasuh dengan dihilangkan air 3 kali basuh. Kalau bersih-bersih, kalau tak bersih lagi ditambah sampai 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Tu najis mutawassitah. Itu selain daripada najis-najis mughalazah dan mukhaffafah. Ada soalan setakat tu? Tajuk had najis tu. Ada soalan? Tak ada soalan, saya nak tanya. Kita jalan pergi masjid hari Jumaat. Tiba-tiba lalu bas Nadi Putera cuk jatuh kat lubang. Ada air tu lepas hujan. Air kotor keruh kak. Air jalan raya, pum kena jubah kita warna putih. Kita dah sapa dah sini. Nak balik tukar jauh. Tersebelah. Okey azan dah. Mak. Sah dah buat sembahyang. Sah ataupun tidak jubah bergaan dijadikan sebagai jubah sembahyang. Sah kan? Tak. Basah separuh. Bulung-bulung kita dengan kotoran jalan raya. Sah atau tidak? Sembahyang Jumaat kita dengan pakaian jubah berkenaan. Sah. Waswah. Kau pelisih. Selagi tidak ada najis yang nyata pada pakaian, maka pakailah sembahyang sah. Tapi kalau nyata ada najisnya, nampak macam tulai ikan, nampak macam kuning-kuning lemak ayam makan kemarin, ataupun campur dengan bulu-bulu ayam yang dia makan, tanda tu memang tanda najis, maka wajib dia basuh. Tak lagi sebab tak sah. Okey. Satu soalan. Soalan yang kedua, tak sembahyang, tak imam sembahyang. Dia jadi tak imam. Tiba-tiba ada tahi cicak di kabel. Kabel ada tak cicak. Sah atau tidak sembahyang tak imam? Sah. Tak sah. Siapa kata sah, siapa kata tak sah? Tak sah, Sah. Tak sah. Sah. Okey. Kita duduk sembahyang sini. Ni sembahyang kat sini. Tepi tu ada tak cicak. Sah atau tidak? Sah pula. Apakah kriteria yang menjadikan tadi tidak sah, yang ni sah? Sama je. Bersambung juga ni. Bersambung sanak ni. Kita duduk kapek ni, cicak tepi tu. Sambung. Macam mana? Kalau di kabel ni tak sah. Kalau di kapek sah. Orang Rasul tanya, tak nak tanya sangat. Aku tanya lah. Kita bawa dia. Kita bawa dia solat. Kita bawa. Kapek tak bawa. Dekat sikit lah. Dekat sikit. Tapi jauh sangat dekat ya. Bang. Okey. Betul tu eh. Okey. Tanda panduan dia. Benda yang bergerak sekali dengan kita. Benda yang bergerak sekali dengan itu imam. Maka kira menanggung najis. Bila menanggung najis, hukumnya tidak sah. Sebab najis itu tak atas kita. Tapi kalau kabel ni panjang, hok dalam tu, DPA sistem dia tak cicak. Sama pas keluar. Okey, itu sah. Sebab kita tak menggerakkan dia. Tapi duduk sini sebab kita gerakkan kita. Kemampuan untuk kita buang dia. Yang ni duduk ujung tu memang ada. Kalau macam tu satu bangunan, ada tahi atas tu, ada tahi orang berak tu. Hok tak turun surah, banyak benar berak tu. Contoh mudah gitu kan. Faham tak tu? Nak bagi kita clear bila jelas. Duduk tengah sembahyang, soalan yang ketiga. Tengah sembahyang. Marilah anak kita gede-gede pun celapuk atas riba.
Pakai paper. Nak tolak ke nak biar tak terima? Kenapa kita salah? Biar. Kita berkata, Sayyidina Ali, apa Hasan? Hasan dan Husain cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Duk atas ribu Nabi, duk main kat belakang Nabi, Nabi sujud. Nabi pun akak letak tepi. Sah maya Nabi? Ya, sebab Nabi tak berhenti. Nabi terus maya. Maka hukumnya, hukum apa? Bukan hukum pampers itu. Hukum najis yang ditanggung oleh kita. Bukan masalah pampers. Masalah najis yang kita tanggung. Kalau budak tu tak ada pampers, tapi ada najis yang menanggung. Contoh, yang tidak berkhatan. Kita akan pampers dah. Umur 3 tahun, 4 tahun. Duduk atas kita. Cik celapuk atas riba. Tak ada pampers, tak ada. Kencing tak. Tapi dia menanggung najis. Sebab apa? Di bawah kulpah dia tu, ada kulup. Tak buang. Bila tak buang, dia menanggung najis. Najis duduk atas dia. Tak percaya, buka serban dia tu. Buka kulpah dia tu, akan ada kulup. Kulup terhasil daripada bendasing penapis ataupun filter yang ada pada air kencing. Itu air kencing keluar, kulit itu sebagai filter. Sebab itu tak berkhatan. Maka dia akan mudik ke belakang. Benda-benda halus yang berada dalam masingnya apa benda tu duduk melekat di dalam kulit. Akhir sekali dia akan mengeras sebab lama tak bersih. Maka benda tu akan jadi najis, baik kencing. Bila najis, anak kita tak akan pamper tapi kita nampak bersih. Tapi dia duduk atas riba kita. Sembahyang tak sah. Sebab budak tu menanggung najis. Budak tak najis tapi kemaluan dia tak ada najis. Sebab itu di antara fitrah kitanya ialah berkhatan. Buang kulit luar. Boleh tak nak khatan, tak ada masalah. Tapi gamak kau kita setiap kali nak sembahyang pergi receh. Pergi masuk tandas. Mana ustaz? Leceh tu Umur berapa dah 40 pergi meleceh lagi. Bukan kamu menyusah. Walau orang lain buang sikit buang. Bila buang, kulut tak duduk ada kepala tu. Tu je kaedah dia. Minal fitrah. Tu kaedah dia. Menanggung. Jadi anak kalaulah dia dah berkhatan, umur lahir, budak Arab kan umur lahir berkhatan terus. Kita pun dah ada dah sekarang ni. Berat lahir je khatan. Okeylah, cantik lah. Tapi kalau pamper itu diyakini ada najis, sama juga kena akak letak terus. Boleh lah, jangan mentang-mentang dok tu kita pun tolak belebum gitu. Tak boleh lah. Tolak perlahan-lahan angkat letak. Sebab kita kata ada najis, kita nampak masa hidup melitas depan kita sembahyang tadi, nampak dia punggung tu rapat dia betih. Air kencing tu dia meladung ke bawah dah, kita nampak berat ya. Sebab kita sembahyang bukan kosong mana kalau anak ada ni. Mata duk belilah. Bukan duk fikir anak tu, duk fikir mak dia. Menatang tu buat berapa lagi kata. Dah lah huzur tak boleh sembahyang. Tak percaya ke anak pula dah. Ai duk mikir ke mak dia tu. Aku duk main WhatsApp, aku duk main tengok TV, tengok telefon. Kita duk mikir hak bukan fikir kecil ni. Hak ni tolak jatuh dah duk mikir hak menata dah lah huzur dah. Kita masuk lepas lagi kita macam-macam. Azan tu.
Baiklah. Wal mughallazatu tutathuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Itu kaifiat untuk menyuci najis. Pasal ke soalan tadi tu, kalau anak ada najis tu tak boleh riba lah. Tak boleh riba dengan bau dia, kena letak tepi. Ada riba, kalau kita biar maka sembahyang kita tidak sah. Begitu juga dengan pakaian kita kalau terbuka tengah sembahyang. Kayak orang yang pakai ihram kalau tak pandai pakai, dia selisih ya kain tu. Tiba-tiba angin mari, sejuk ya celah pohon. Kita buat dek ya, batal. Tapi kita nyamuk terbuka, kita pun cepat-cepat tutup. Lepas tutup, terbuka pula, tutup pula tak apa. Gitu. Dan bila sebut aurat ni, siapa yang agak-agak berisi dan juga pakai singlet pendek, bila dia sembahyang, masa dia rokok, okey, masa dia sujud dan duduk tahiyat, terutama tahiyat akhir, dia akan sing naik, nampak tu lah tonggeng. Sembahyang kita tidak sah. Kita tengok daripada tepi, jangan tengok daripada atas. Tengok daripada bawah, tengok daripada tepi dan juga atas. Kalau nampak rongga sampai ke bawah, tak sah sembahyang. Walaupun atas pusat, dia pakai atas pusat, tapi jubah dia ni tak ada halangan. Maksudnya jubah dia nampak. Bila berdiri tu nampak straight, nampak punggung. Tak sah sembahyang. Walaupun pakai jubah sampai ke atas, sebab dia nampak. Dia tak boleh nampak daripada atas sisi. Bawah tak apa. Kalau dia bawah tak boleh nyanyi,
Orang pakai seluar selamat. Orang pakai jubah, orang pakai apa, belum tentu selamat, jenguk gitu je. Tak cukup tu email. Maksudnya daripada bawah mereka tak tengok, daripada atas. Atas dan juga sisi tak boleh. Sebab tu bila kita duduk tahiyat akhir, bagi orang yang berisi pakai seluar bawah pusat dan juga baju sikap. Ngam lah tu. Ciri-ciri tak sah. Banyak sangat di RNR. Baguslah dia semayang, bagus. Tapi tak tahu hukum hakam. Sial. Semayang sebab wajib. Tapi hukum hakam wajib juga. Fatihah betul wajib, takbir betul wajib, tahiyat wajib, salam betul wajib. Wajib tu. Kalau buat tak betul yang tak sah. Walaupun semayang bekak dari hitam lah. Berapa ramai orang semayang tak ingat tu. Tak boleh ingat. Dia tak boleh ingat. Selalu duk ingat. Kat surah saya pun ada. Pakai loreng. Singlet apa. Rokok sujud okey. Duduk tahiyat cum nampak. Belum. Bekas pendek pun nampak. Luruh hitam legas. Duduk belakang depan aku pula tu. Suwe tengok hari tu. Kalau dia tak sah. Kita suwe tengok. Nak sabar. Sebab kita tak jaga ni. Jadi cara nak bersih mughallazah, bersihnya ialah dengan sab'an 7 kali. Ba'da izalati ainiha, selepas membuat najis dia. Najis ketus sini. Mu jangan basuh atas najis. Basuh atas najis setahun tak cuci. Najis mana boleh basuh atas najis? Ambil najis ni kokok buang. Tepat yang ada bekas najis dia tu yang kita basuh. Jangan basuh atas najis. Basuh atas najis bila nak cuci? Najis tambung. Kita duduk basuh atas najis. Serai najis atas najis. Najis tu kering. Serai. Terlagi tak habis semua terhaki sampai ke siming. Tak percaya tu tengok di ayam kau. Tahi apa kalau dah kering atas siming. Tak mozek. Kena kembangkan, kena bekakkan dulu dia tu. Dengan letak air panas kau tak sabun dulu 3 hari. Lepas tu bila jatuh je najis anak kita, kau cucu kita ambil lak tu. Lak. Tak, 1. Ambil tisu basah kau, tisu kita basahkan. 2. 1. Buat najis tak kira 1, 2, 3. Tengok nampak macam ada ke? 4, 5. Siapa dia bersih hilang bau, rasa dan juga warna. Tengok, tak ada. Rasa aku ni tak ada apa lah tu. Tu rasa bukan kejilat. Rasa. Masih lagi. Bodoh apa. Maksud orang belajar tak nak belajar. Rasa ni rasa hati, yakin. Suci, bersih. Tu ya. Sebab kadang-kadang bau ni payah juga nak hilang. Tak percaya bau najis sendiri lah. Basuh bergetah. Keruk dah. Akak ke tepi hidung. Ada lagi. Najis dah ada dah. Bau tu yang melekat dah. Makan buah petawah jering memang melekat dah. Tu sabun pun popinjil, sabun manyak pun tak hilang lagi bau dia. Nombor kapur baru. Hilang kapur baru, takut pula kita tak. 7 kali ba'da izalati ainiha, selepas kita hilangkan najis. Buang air tarik dia dulu. Ihdahunna biturabin, salah satu di antara 7 itu ialah air tanah. Air tanah ni nak tak yang nombor berapa? 1 kah atau akhirnya kah? Depan ke belakang? Depan. Mula-mula. Okey. Kalau saya kata yang kedua, atau saya kata yang ketiga, boleh tak? Boleh juga tak? Cuma dia sebut dalam hadis lain, aulahunna biturab. Aula. Ada terjemah kata seawal-awal, mula-mula itu dengan debu tanah. Kemudian selepas itu 6 kali dengan air biasa. Ada yang kata aula ni terlebih dahulu, bukan hak mula-mula saja. Sebab bila buang najis, maka kita nak basuh dia tu, nak suruh air mengalir tu, kita guna air biasa dulu. Maksudnya 1, 2, 3. Lepas tu tengah-tengah tu buang air tanah, kemudian belakang tu baru air bersih sekali lagi. Untuk bersihkan semula tanah tadi. Yang air putih tadi, air mutlak biasa tu, sebab mungkin ada yang kering tu, kita nak buangkan dia. Kalau kita guna air seluk terus yang warna koko coklat, kita tak nampak najis kering tu yang melekat di mozaik tu hilang ke tidak. Bila kita guna air bersih putih, kita nampak tak hilang lagi. 1, 2, 3. Tak ada dah. Ambil air tanah pun tak apalah. Air tanah tu bukan untuk
sifat dia membersih saja, tapi dia menghakis serta mematikan kuman bakteria yang ada daripada binatang yang bernama anjing dan juga babi. Sebab tu balik kepada tanah. Sebab kita daripada tanah supaya tidak kita dijangkiti oleh virus yang dibawa oleh anjing dan juga babi. Virus yang baru ialah virus beruk. Nak beruk tak? Binatang beruk Ini sebut ke dah? Cacar monyet. Monyet cacar monyet tak? Tahu dah, set-set doktor dia kaji. Mungkin asal daripada beruk ke. Mungkin lah asal daripada monyet yang menyebabkan penyakit cacar. Mungkin. Tak tahu penyakitnya macam mana. Muka bergerutu ke. Tak tahu. Tak. Lepas COVID kena influenza. Lama lagi. Seminggu. Kapung. Tak. Masih lagi pakai lubang hidung lagi. Dia jabat. Sial tak. Macam mana. Tak ada rezeki dia lah untuk ni. Lepas influenza, bahan ke cacar monyet. Beruk. Beruk tak monyet lain, beruk lain. Macam cacar monyet. Mungkin jangkitan dan sebagainya. Wal mukhaffafatu tutharu bi rasyil ma' 'alaiha ma'al ghalabatu wa izalati 'ainiha wal muwassatatu tanqasimu ila qismain wallahu a'lam. Tanda situ kita berhenti. Wal mukhaffafatu tatahuru bi rasyil ma' 'alaiha ma'al ghalabah wa izalatu 'ainiha. Manakala najis mukhaffafah, cara bersihnya hilangkan najis, basuhkan dengan renjisan air ke atasnya dengan bersungguh-sungguh kuat. Bagi dia mengalir, kemudian bersih tu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Kita akan sambung pada akan datang pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.